Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni, murid-murid, Cikgu akan terangkan perbincangan bagi soalan yang telah Cikgu beri di dalam modul. Kerana Cikgu faham ramai yang agak confused, murid dah cuba jawab. Jadi boleh tengok video ni penerangan daripada cikgu untuk tingkatkan kefahaman dan juga bandingkan dengan jawapan yang telah dibuat dan buat pembetulan jika ada kesilapan. Okey, sebenarnya soalan yang telah cikgu bagi ni sebenarnya ia melibatkan penyelesaian masalah bagi segitiga dan juga sisi empat yang telah digabungkan, dan juga di mana untuk menyelesaikan masalah ini murid kena faham sepenuhnya bab 8 dan juga bab 9 ya, di mana kita akan guna semua pengetahuan ataupun formula-formula yang telah kita belajar dalam bab 8 dan juga bab 9. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Diberi kalau kita lihat pada gambar rajah, ABE itu adalah segitiga sama kaki segitiga sama kaki kerana ada simbol ni. Jadi bila kita kena ingatlah segitiga sama kaki ni, bila dia sama kaki bermaksud dekat tapak dia ni sudutnya nilainya adalah sama banyak. Okey. Kemudian kita ada sisi 4 BCDE. Okey, BCDE di mana sisi 4 ni dekat atas dia adalah selari dengan bawah, kanan dan kiri. Okey. Jadi kita dah belajar sebelum ni, sisi 4 ni dia sudut yang bertentangan adalah sama. So kalau kat sini 113, dekat bawah pun mesti 113 juga. Jadi sebab tu dia kata sudut CBE adalah sama dengan sudut CDE. Okey, so CDE dia dah nyatakan 113, dekat sini pun 113 darjah. Okey, kemudian kita nak cari X. Okey, bila kita tengok kepada X tu, kita kena kenal pasti X ni berada dalam bentuk apa? Sama ada segitiga ataupun sisi 4. Jadi X ni dia lebih kepada berada dalam segitiga. Kenapa cikgu kata segitiga? Okey, murid boleh tengok ni. Okey, ini adalah segitiga yang segitiga yang ada di mana X berada dalam segitiga tersebut. Jadi cikgu keluarkan segitiga ni. Okey, bentuknya lebih kurang macam ni. Okey, di mana sini adalah 113 darjah, sini adalah 37 darjah, sini adalah X. Jadi kita tahu jumlah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 darjah. Okey, so untuk mencari nilai X senang sajalah, kita just tolakkan saja 180, tolak 37, tolak lagi 113 darjah. So kita tekan kalkulator, tolak 37, tolak 113, kita akan dapat 30 darjah. So sama tak dengan yang jawapan yang diberi? Sama. Okey, dekat sini dia dah bagi nota lah, hasil tambah semua sudut pedalaman segitiga adalah 180 darjah. Okey, sekarang kita dah jumpa bagi nilai X iaitu 30 darjah dekat sini. Okey, sekarang kita nak cari Y pula. Okey, so Y pun berada dalam segitiga. Okey, segitiga ni Jadi cikgu akan lukis. Okey, nampak tak segitiga ni? Okey. So, segitiga ni cikgu keluarkan. Ini adalah Y. Dan antara clue yang diberi adalah ini adalah sama sisi, sama kaki. Jadi bila sama kaki, sudut di kanan dan kiri tapaknya adalah sama banyak. Jadi untuk dapatkan Y, kita kena cari sudut di tapak dahulu. Di mana dekat sini kita ada 113 darjah. Jadi boleh tak kita nak dapatkan sudut di A dan B ini? Okey, ini E Okey, so kita kena tulis macam ni, cara penulisan yang betul iaitu ABE. Sudut ABE yang duduk sebelah dengan 113 tu
kita just tolakkan saja 180 darjah tolak 113 darjah, kita akan dapat 67 darjah. Kenapa kita perlu tolakkan dengan 180? Okey, so dekat sini, dekat sini ni, ini adalah garis lurus. Garis lurus di mana jumlah untuk garis lurus mesti 180 darjah. Okey, so sekarang kita dah dapat dah dekat sini 67. Okey, disebabkan segitiga sama kaki, maka dekat sini pun 67. Okey, so bolehlah kita mencari nilai Y kerana Y itu berada dalam segitiga. Jadi sudut pedalaman adalah 180. Jadi kita just tolakkan saja Y 180 tolak 67 darjah tolak 67 darjah. Jadi kita just tekan kalkulator kita tu. Kita akan dapat 46 darjah. Okey, so kita semak jawapan. Okey, untuk Y kita dapat 46. Sebenarnya dekat sini pun dia dah terangkanlah hasil tambah sudut pada garis lurus, segitiga sama kaki, jadi sudutnya mesti sama. Hasil tambah sudut pedalaman pula 180. Dia dah terangkan, jadi murid just follow je step by step tu tengok. Cuma dalam peperiksaan kita tak perlulah tulis penerangan. Okey, ini kita tak payah tulis sebenarnya. Yang ini ni kita tak payah tulis dalam peperiksaan. Ini just untuk penerangan sahaja. Okey. So dalam periksa cukuplah dengan buat penyelesaian seperti yang cikgu telah tunjukkan ini. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, cikgu besarkan. Okey, macam mana kita nak mencari nilai X dan nilai Y? So kita kenal pasti apa clue yang telah diberi, sama macam tadi, di mana segitiga ABE adalah segitiga sama kaki. Okey, so dekat sini ada tanda segitiga sama kaki dan sisi 4 BCDE adalah sisi 4 selari. Okey, so sama macam yang telah diberi pada penerangan tadi. Okey, so sekarang kita nak cari sudut X. Okey, ingat cikgu kata kita kenal pasti X itu berada dalam bentuk yang mana yang paling dekat dengan dia. Okey, so dekat sini X ini kalau kita nampak ini adalah segitiga. Okey, so sekarang segitiga ni, dia auto. Okey, nampak cikgu buat ni. Okey, segitiga ni tak apalah, cikgu tak akan buat. Okey, segitiga ni kita dah ada 58. Okey, sini kita dah ada 58. Sini X. So sini yang kita tak tahu lagi. Jadi so kita cari clue yang hampir, ia bertentangan dengan sudut 70 darjah. So nilai dekat sini adalah 70 darjah. Okey. So sini 70 darjah, maka kita bolehlah mencari nilai X di mana X adalah sudut pedalaman jumlah dia adalah 180 darjah bagi segitiga. Tolak dengan 58, tolak dengan 70. So kita just tekan kita punya kalkulator. So kita akan dapat 52 darjah untuk X. Okey, so sini kita dapat 52 darjah. Okey, sekarang kita nak cari Y pula. Okey, so segitiga sama kaki bermaksud Y dekat situ adalah sama dengan Y di sini. Okey, so cikgu akan tunjuk. Okey, ini. Okey, ini E, ini A, ini B, sini Y. Okey, disebabkan ia sama kaki, maka dekat sini pun akan jadi Y juga. Dan untuk dapatkan nilai Y ni, kita kena tahulah dekat sini sudutnya berapa. Okey, so dekat sini kita tahu, sini ada 70 darjah. Jadi kita kena cari sudut ABE dahulu. Okey, so awak tulis ABE. Okey, iaitu 180 darjah. Kita tolak dengan 70 darjah, kita akan dapat 110
darjah. Okey. So dekat mana sudut ABE ni kenapa kita tolakkan 180? Sebab okey, kalau awak nampak dekat sini, sini 70, sini sudut ABE yang kita nak cari. Ini adalah satu garis lurus, jumlahnya mesti 180. Jadi kita dah dapat sini 110 darjah. Okey, dekat sini 110 darjah. Okey, so maka kita bolehlah mencari nilai Y. Macam mana kita nak cari nilai Y? Kita tahu sudut pendalaman jumlah dia adalah 180. Jadi Y tambah 110 darjah sama dengan 180 darjah. Y tambah Y dia akan jadi 2. Y tambah 110 darjah sama dengan 180 darjah. So kita nak Y sahaja, kita tolakkan. Kita alihkan 110 ke kanan, jadi tolak. So 2Y sama dengan 70 darjah. Maka untuk dapatkan Y kita just bahagi dengan 2. So, 2 ni kita potong, Y sama dengan 35 darjah. Maka kita dah dapat jawapan untuk X dan Y, di mana X adalah 52 darjah, Y adalah 35 darjah. Okey. So, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya untuk mencari X dan Y juga bagi soalan nombor 2. Okey, so antara clue yang diberi adalah segitiga CDE adalah segitiga sama kaki. Okey, di mana kalau di sebelahnya X, sini pun akan jadi X juga. Okey, kemudian kita ada sisi 4 selari ABCE sisi 4 selari. Kemudian kita ada segitiga bersudut tepat. Okey, dekat sini ada 90 darjah. Okey, ingat petak tu 90 darjah. Dan diberi nilai 123 darjah dan juga 116 darjah. Jadi untuk mencari nilai X, yang ni senang sikit lah. Kenapa cikgu kata senang? Kalau murid nampak, ini adalah segitiga. Dan dia dah bagi sudut 116 darjah. Jadi untuk mencari nilai X, so sebenarnya segitiga ni, ini 116, ini X, ini X. So, kita just buat macam yang kita belajar tadi lah. X tambah 116 sama dengan 180 darjah. Jadi, X tambah X 2, X tambah 116 darjah sama dengan 180 darjah. 2X, kita tolakkanlah 180 tadi, tolak 116, kita akan dapat 64 darjah. Okey, so bahagi dengan 2, bahagi 2, X sama dengan 32 darjah. So, kita dah dapat dekat sini 32 darjah, sini pun 32 darjah. Okey, kemudian kita nak cari Y pula. Okey, untuk mencari nilai Y, kita tahu bahawa 123 tu berada di luar. Jadi dekat sini nampak tak ini adalah garis lurus, maka sudut EAB adalah kita perlu tolakkanlah dengan 123 Jadi sudut EAB ataupun BAE, tak kisahlah mana-mana pun tak kisah. Kita perlu tolakkan 180 tolak 123 darjah. Bila kita tolakkan, kita akan dapat 57 darjah. So, kat sini 57 darjah. Okey, tetapi kita tak tahu nilai dekat sini. Okey. So, kita kena cari clue yang lain pula. Okey. So, kat sini nak cari, kat sini mesti dia ada clue juga. Okey, disebabkan dia dah bagi sini 90 darjah. So, kita kena tengok. Kalau dekat sini kita tak boleh nak selesaikan, dekat kawasan ni kita tak boleh nak selesaikan ataupun susah, kita cuba cari tempat lain. Okey, so ingat sudut selang-seli. Okey, nampak tak ni cikgu buat ni dengan garisan biru. Kenapa cikgu buat garisan selang-seli? Sebab kita nak cari Y dekat segitiga yang bersudut tepat pula. Okey, so dekat sini kenapa cikgu boleh buat selang-seli? Sebab ada tanda selari. Okey. Bila ada tanda selari, bermaksud sudut Y dekat sini yang cikgu warnakan pink ni adalah sama dengan di sini.
So sini pun sudut Y juga. Okey. Sebab tu kita perlu buatlah di mana sudut A B E adalah sama dengan sudut B E C. Sebab apa? Sebab sudut selang seli. Okey. So kita dah dapat dah kita keluarkan, cikgu keluarkan yang ni segitiga ni. Okey, tak apalah saya ingat sikit Sini 90, sini Y, sini kita tak tahu. Okey. So kita carilah kenapa dia bagi 123. Mesti ada gunanya dia bagi 123. Jadi ini adalah segi empat selari, sisi empat selari di mana sudut 57 adalah sama dengan di sini. Nampak tak? Sebab dia adalah sudut yang bertentangan dalam sisi empat ni. Okey. So cikgu padam sekejap. Ataupun cikgu just buat line ni. Nampak tak yang cikgu lukis warna oranye ni? Ini adalah sisi 4. Jadi sudut 57 bertentangan. Jadi kat sini kita dah dapat 57. So senanglah untuk mencari nilai Y. Macam mana kita nak cari nilai Y? Ini adalah sudut pedalaman 180 darjah. Kita just tolak je 90. Kita tolak 57 darjah. Okey. So kita dah dapat 33 darjah. Okey. So cikgu harap semua boleh ikut apa yang cikgu ajar ni. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga. Itu soalan last lah dalam modul ni. Okey, sekarang kita nak cari nilai X dan Y juga. Diberi, apa yang diberi kat sini cuma kita ada segitiga sisi 4. So, apa yang diberi tu kita terus tulislah 67 sama dengan dekat sini. Sebab dia sudut yang bertentangan. Okey. Jadi, untuk mencari nilai X, kita tengok X tu berada dalam segi 3NKM. Okey, segitiga NKM. So, nampak tak dekat sini? Kita ada 33 darjah. Sini X, sini kita dah dapat 67 darjah. So, senanglah untuk mencari nilai X, kita just tolakkan sahaja 180. Tolak 33 darjah, tolak 67 darjah. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 80 darjah. So, kat sini kita dah dapat 80 darjah. Okey, sekarang kita nak cari Y pula. Macam mana kita nak cari Y? Okey. So, Y ni dia berada di tengah-tengah. Okey. So, kita boleh cari lagi apa clue-clue yang ada. Kalau murid nampak, dekat atas ni kita ada segitiga. Segitiga. Disebabkan Y ni berada di luar, jadi kita kena nak cari nilai dekat segitiga ni dahulu. Okey. So kita guna, kalau kita nampak tadi kita dah guna clue 67, 33 kita tak guna lagi clue ni. Jadi so ini adalah garis selari. Atas dengan bawah ni selari. So nampak tak ini huruf Z? Okey, sudut selang seli. So sini 33 darjah. Okey, so kita perlu cari sudut dekat sini dahulu. Sudut dekat PQN sudut PQN. Okey, so nampak tak ni? Sudut PQN, so cikgu keluarkan segitiga tu. Sini P, sini Q, sini N. Sini 67, sini 33 darjah. So, sini yang kita nak cari iaitu sudut PQN. So, sudut sekejap alamak dia lari pula. Okey, sudut PQN adalah disebabkan ianya adalah segitiga, maka kita tolakkan saja dengan 67 dan 33 darjah. Okey, so bila kita tekan kalkulator kita dapat 80 darjah dekat sini. So sini dah dapat 80. Okey, so step seterusnya kita dah dapat dah paling hampir dengan Y. Okey, nampak tak dia punya ni, sini Q. So sini kita dah dapat 80, sini Y. So ni adalah garis lurus, ini adalah garis lurus. Jadi untuk dapatkan Y senang saja, 180 kita tolak dengan 80 darjah, maka kita dapat 100 darjah. Okey.
So sebenarnya untuk mencari sudut-sudut ni sangat seronok kalau kita faham. Jadi nak faham tu kita kena banyakkan buat latihan. Okey, so cikgu harap semua boleh buat pembetulan lah jika ada kesilapan. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Assalamualaikum.